Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat bersama dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain secara PDPR. Pelajaran kita pada hari ini iaitu pelajaran sirah. Tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitu berkenaan dengan pembukaan kota Makkah bagi siri yang ketiga. Sebelum ini kita telah jelaskan berkenaan dengan strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita akan sambung lagi berkenaan dengan peristiwa pembukaan kota Makkah ini. Jom kita lihat sama-sama murid-murid. Pada hari ini kita akan membincangkan 3 perkara. Pertama iaitu berkenaan dengan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas memasuki kota Makkah. Apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berjaya menawan kota Makkah dan memasuki kota Makkah tersebut. Jom kita lihat. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruntuhkan 360 buah berhala di sekeliling Kaabah. Nabi arahkan kepada para sahabat untuk memusnahkan 360 buah berhala yang terdapat di sekeliling Kaabah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi memaafkan kaum musyrikin Makkah. Nabi mengisytiharkan pengampunan kepada seluruh penduduk Makkah yang tidak melawan tentera Islam. Dan yang ketiga, Nabi tawaf dan salat sunat di Kaabah bersama-sama dengan umat Islam. Nabi melakukan tawaf di Kaabah dan Nabi menunaikan salat sunat di maqam Ibrahim sebanyak 8 rakaat. Dan yang keempat, Nabi menyampaikan khutbah tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah pertama Nabi SAW Nabi sampaikan kepada penduduk Makkah. Dan yang kelima, tindakan Rasulullah setelah memasuki kota Makkah iaitu mengarahkan Bilal bin Rabah melaungkan azan di atas bumbung Kaabah. Nabi mengarahkan Bilal bin Rabah untuk melaungkan azan di atas bumbung Kaabah. Itu tempat laungan azan oleh Bilal bin Rabah. Seterusnya, yang kedua, iaitu apakah faktor kejayaan pembukaan kota Makkah? Apa yang menyebabkan Nabi SAW berjaya untuk menawan dan membuka kota Makkah menjadi di bawah penguasaan orang Islam? Jom kita lihat murid-murid. Iaitu yang pertama, strategi Rasulullah SAW yang bijak dan cekap. Sebagaimana yang kita bincangkan sebelum ini, bagaimana bentuk-bentuk dan cara kaedah strategi yang ditetapkan oleh Rasulullah yang menyebabkan memberi kemenangan kepada tentera Islam. Seterusnya, yang kedua, faktor kejayaan pembukaan kota Makkah iaitu semangat jihad umat Islam yang tinggi. Semangat jihad yang tinggi di kalangan umat Islam dan para sahabat menyebabkan kota Makkah dapat ditawan dan ditakluki oleh orang Islam. Dan yang ketiga, penduduk Makkah tertarik dengan Islam. Hasil daripada apa? Hasil daripada perjanjian Hudaibiyah sebelum ini, yang mana umat Islam, Nabi dan juga para sahabat tidak mengingkari perjanjian, tidak melanggar perjanjian yang dibuat. Dan seterusnya, yang keempat, perpaduan umat Islam yang mantap, iaitu hubungan persaudaraan yang kukuh di antara umat-umat Islam. Itulah juga memberi kekuatan dan juga faktor memberi kejayaan kepada pembukaan kota Makkah. Dan yang terakhir sekali, faktor kejayaan pembukaan kota Makkah juga menyebabkan ramai pembesar Quraisy memeluk Islam. Antaranya seperti Khalid bin Al-Walid, dia memeluk Islam. Dia adalah tentera
adalah pembesar Quraisy dan juga panglima dalam tentera Quraisy sebelum memeluk Islam. Disebabkan beliau memeluk Islam, maka ramailah juga penduduk-penduduk Makkah menganut agama Islam. Dan juga ramai juga pembesar dan juga panglima perang tentera Quraisy seperti Abu Jahal terkorban dalam peperangan. Itulah faktor kejayaan pembukaan kota Makkah oleh Nabi dan juga para sahabat. Seterusnya yang ketiga, murid-murid, iaitu berkenaan dengan kesan pembukaan kota Makkah. Apa kesan yang baik di sebalik pembukaan kota Makkah ini? Cuba kita lihat, murid-murid. Pertama, kesan bila berlakunya pembukaan kota Makkah, maka dakwah Islam dijalankan secara terang-terangan dan berkembang dengan pesat di seluruh semenanjung tanah Arab. Hasil daripada kejayaan membuka kota Makkah. Tahukah murid-murid bahawa Khalid bin Al-Walid yang memeluk agama Islam itu menjadi ketua dan mengetuai seruan dakwah dari arah selatan. Az-Zubair bin Awam pula mengetuai seruan dakwah dari arah utara. Sa'ad bin Ubaidah mengetuai seruan dakwah dari arah barat. Dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah mengetuai seruan dakwah dari arah timur. Ini kejayaan di sebalik kejayaan pembukaan kota Makkah. Dan yang kedua, tanah haram Makkah menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam. Sebab itu dinamakan tanah haram, tanah yang dimuliakan. Dilarang sama sekali orang bukan Islam memasuki kawasan kota Makkah. Kemudian yang ketiga, ramai orang Quraisy memeluk Islam setelah kejayaan yang dikecapi oleh umat Islam. Maka ramailah di kalangan orang Quraisy pada masa itu memeluk agama Islam, dan orang yang tidak memeluk agama Islam dikeluarkan daripada kawasan kota Makkah. Dan yang keempat, iaitu orang Islam dapat menunaikan ibadah tanpa gangguan daripada orang kafir. Kenapa? Kerana kawasan kota Makkah sudah didiami oleh semuanya orang Islam. Dan akhir sekali, masyarakat Makkah saling bekerjasama. Saling bekerjasama, bersaudara antara satu sama lain. Inilah kejayaan-kejayaan yang dimiliki oleh umat Islam, Nabi dan juga para sahabat bila berjaya membuka kota Makkah. Kalau kita lihat di sebalik kemenangan ini, kemenangan umat Islam ini adalah berpunca daripada apa? Daripada disiplin yang tinggi dan perancangan yang rapi dan juga tawakal kepada Allah yang sangat tinggi. Itulah Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Itulah sebab Allah memberi kemenangan kepada umat Islam. Itu sahaja berkenaan dengan pembukaan kota Makkah. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada hari ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.